Okey, testing 1 2 3 ulang. Ujian suara 1 2 3. Okey. Boleh dengar saya setting kejap. Tengok. Ini kita masuk topik baru iaitu coordinate geometry kan. Okey. Okey, kita mula. Nombor 1 hari ni kita masuk topik koordinat geometri. Okey, bahagian pertama hari ni kita akan pembahagi tembereng garis kan. Pembahagi tembereng garis. Okey, saya tak bagi formula, cuma kita akan gunakan beberapa teknik yang digunakan untuk menjawab soalan ni. Okey. First sekali kamu tengok soalan ni, contoh nombor 1 biasanya yang paling mudah sekali lah. Kan? Nombor 1 kat sini kita tengok titik-titik. Titik-titik betul lah. P 41, kemudian Q 64 dan R adalah -63. Ialah bucu-bucu sebuah segi empat selari. Segi empat selari. Koordinat titik tengah PR. Yang ni senang. Yang pertama dia minta titik tengah. Titik tengah, kalau dia minta titik tengah, dia kita hanya buat purata je. Kan? Purata. Siapa yang terlibat? P dengan R. Jadi P 41, R -63. Jadi titik tengah kita buat purata saja. Purata macam mana? Kita ambil X ni campur X ni. 4 campur -6 bahagi 2. 1 campur 3 bahagi 2. Kita akan dapat titik tengah. Okey. Ini jawapan terus dapat sini. Boleh tulis ni. Titik tengah. Sama dengan -1. Sini 2. Itu kita dapat titik tengah. Okey. Kemudian dia minta koordinat S. Yang ini yang penting ni macam mana? Kena faham cerita apa? Tentang segi empat selari. Okay, katakan segi empat selari, saya ambil ya. Segi empat selari, kalau kamu nak tahu, segi empat biasa ni, segi empat tepat juga boleh kita anggap sebagai segi empat selari. Untuk nak perwakilannya, bukan koordinat sebenar apa, perwakilan. Contoh saya akan ambil meletak je. P, Q, R, S. Saya meletak je. Okey. Tadi dia suruh cari kita PR punya titik tengah. Tengok. Titik tengah. Kamu kena faham kan, dalam segi empat selari, titik tengah PR dengan titik tengah QS ni adalah titik tengah yang sama. Nampak? Kan? Jadi kita ada Q, kita ada titik tengah dan kita nak cari S, kita boleh buat. Okay, B tu kita boleh buat dengan menggunakan formula ni lah. Pembahagi tembereng garis. Okay, macam mana nak buat? Kita just letak je. Letak je tak apa, tak ada masalah. Letak je 3 tempat. Siapa yang terlibat ni? Q. Saya letak je. Koordinat, main letak pun tak apa, tak ada masalah. Tak payah susun. Yang penting kedudukan dia betul. Q. Kemudian titik tengah. Titik tengah kita tadi, -1, 2. Dan ujung ni adalah kita punya S. Yang kita nak cari, X, Y. Kan? Cuma kalau kamu ingat, kalau nisbah titik tengah sebenarnya 1-1. Itu nisbah dia. Nisbah titik tengah adalah 1-1. Dan formula titik tengah tadi saya pakai apa? Purata. Purata maksudnya apa? Saya akan ambil ni dengan ni. Jawapan kita yang tengah. Okay, jadi jawapan kita kat situ adalah -1, 2 sama dengan 6 campur X per 2 dan 4 campur Y per 2. Itu yang saya maksudkan. Jadi kita boleh sesuaikanlah cerita ni. Boleh sesuaikan maksudnya padankan dia. Jadi yang pertama kat sini saya ambil 6 campur X per 2 sama dengan -1. Jadi kita akan dapat X sama dengan, saya congak je. -1 darab 2, -2. -2 tolak 6, -8. Macam tu. Okey. Y pula macam mana? Sama kat cerita dia. Nah, Y kita ambil ni kan.
campur Y per 2 sama dengan 2. Jadi kita congak je Y kita. 2 kali 2, 4. 4 tolak 4, kosong. Jadi jawapan kita koordinat untuk S adalah negatif 8, 0. Cuba fahamkan tengok. Boleh faham tak? Ini kita panggil apa? Pembahagi tembiring garis. Yang pertama mudahlah sebab dia hanya melibatkan titik tengah. Titik tengah senang sikitlah. Boleh ke? Okey. Soalan nombor 2 Soalan nombor 2 kat sini kita tengok contoh nombor 2. Okey, contoh nombor 2 kat sini kita tengok soalan dia lebih kurang PQR adalah sebuah garis lurus. Kita buat dulu lebih kurang. Ada P, ada Q, ada R, sebuah garis lurus. Cari koordinat titik Q jika dia bagi tahu nisbah dia PQ2, QR3. Okey. Koordinat titik P negatif 3, negatif 2 dan koordinat titik R 7, 8. Dia suruh cari soalan dia koordinat titik Q. Dia tak tahu. Okay. Dia sama juga. Cuma beza dia nisbah dia lain. Bila nisbah dia lain apa kita buat? Kita sesuaikan dua ni ya. Nampak? Cuma yang ini kena cross. Ni beza dia. Kena silang. Kena silang. Silang maksudnya dalam matematik biasanya kalau apa saja yang kita cross macam ni dia kena darab lah. Di jawapan kita saya akan ambil situ XY sama dengan yang ini saya akan ambil X darab 3. Kita akan dapat itu 3 darab negatif 3 campur dengan ni ke sini. 2 darab 7 kemudian per dengan hasil tambah dua-dua ni. 2 tambah 3. Saya letaklah bagi kamu nampak. Okey. Y pun sama cerita dia Y. Y negatif 2 ni. 3 darab dengan negatif 2 campur dengan 2 darab dengan 8 per dengan 2 campur 3 dapat XY kita. Okey. Kiralah. Kita akan 14 tolak dengan 9. Sini akan dapat 5/5 1. Okey. Yang ini kita akan dapat 16 tolak dengan 6 dapat 10. Bahagi 5, 2. Koordinat kita untuk Q adalah 1, 2. Ini mudah bila hanya melibatkan apa? Pembahagi tembiring garis. Okey. Nombor 2, kita terus pergi dekat nombor 3. Okey. Besarkan sikit. Boleh nampak. Okey. Nombor 3 kat sini masih lagi berkisar dekat pembahagi tembiring garis. Koordinat titik A, B. Dia bagi A ialah 3, 2 dan B K10. Okey, jika titik P terletak pada garis lurus AB. Ini maksudnya kalau ada garis lurus AB macam ni, A, B, okey, P terletak pada garis lurus AB. Terletak yang mana-mana letak situ P. Kan? Dan koordinat P dia adalah
68. Saya akan letak A 32, kemudian letak B K 10. Okay. Soalan yang pertama dia minta cari nisbah A. Kita kena cari nisbah AP nisbah dengan PB. Okay. Untuk nak cari nisbah, apa kamu buat? Nisbah ni kita hanya perhatikan pada satu bahagian saja, sama ada X ataupun Y sahaja. Kita tak tengok dua-dua. Okey. Untuk confirmkan, cuba tengok X kemudian tengok Y itu untuk confirmkan saja. Contoh macam ni Jadi contoh saya ambil X ada K, jadi kita tak boleh buat. Jadi kita hanya tengok nisbah yang ada full. Maksudnya kat sini hanya Y saja yang terlibat. Y. Tengok. Okey, dan kita akan kira jarak je. Jarak dia kat sini kamu tengok 8 tolak 2 akan dapat 6. 8 tolak 2 sama dengan 6. Yang ini 10 tolak 8. 10 tolak 8 sama dengan 2. Okey, jarak yang kita ambil adalah depan tolak belakang macam tu je. Jadi nisbah yang kita dapat adalah 6, 2. Okey, tapi nisbah mesti dikecilkan kepada nisbah yang termudah. 62 kita boleh nisbahkan lagi kepada 31. Jawapan yang kita ambil adalah AP adalah 3 nisbah 1. Cara kita ambil nisbah. Okey, kan nak cari nilai K pula. Nilai K macam mana? Okey, nilai K bila melibatkan nisbah, kalau macam ni, kita ada nisbah, kita ada semua kecuali K, tak ada. Kita boleh menggunakan konsep nisbah pun boleh. Tapi lebih mudah kita gunakan formula tembereng garis tadi. Contoh saya ambil K adalah melibatkan X. Jadi X kita adalah 6. 6 sama dengan, fokus dekat X. X 3 cross. Ni 3 cross maksudnya 3 kali 1 campur dengan K cross. K kali 3, jadi 3K. Per dengan hasil tambah nisbah kita, 3 campur 1. Jadi kita boleh selesaikan untuk dapatkan K. Dari sini 4 kali 6, 24. 3 campur 3K. Jadi kita akan dapat kat sini 3K sama dengan 21 per 3. K sama dengan 7. Itu kaedah yang kita gunakan. Menggunakan apa? Satu nak cari nisbah, satu lagi nak cari koordinat yang tidak lengkap. Dengan menggunakan formula apa? Pembahagi tembereng garis teknik silang. Dia bukan formula, teknik silang. Okey. Kita masuk bahagian seterusnya. Garis selari dan garis renjang. Saya ni mukadimah nanti bila kita buat latihan, kita akan faham cerita dia. Latihan banyaklah. Ini mukadimah go through je topik ni lebih kurang Okey, garis selari dan garis serenjang. Saya akan lebih kurang nota dia. Untuk garis lari, simbol dia lebih kurang macam ni. Yang ini adalah kecurunan dia M1 untuk yang ini sama dengan M2. Jadi kesimpulan kita, kalau selari, kecurunan dia sama. Serenjang pula begini. 90 darjah. Yang ini M1, yang ini M2. Tak kisahlah terbalik pun tak apa. Tapi formula dia apa? M1 darab dengan M2 sama dengan negatif 1. Jadi, kalau kita ada M1, nak cari M2, M2 sama dengan negatif 1 per M1. Okey, benda ni akan digunakan lagi sekali kamu akan jumpa dalam topik form 5 iaitu pembezaan. Pembezaan berkenaan dengan normal dan tangent. Kenapa? Normal dan tangent juga adalah berserenjang. Ini tangent, normal. Normal tangent saya belajar. Jadi formula kita akan jadi lebih kurang sama lah. M tangent. Kecurunan tangent darab dengan kecurunan normal sama dengan negatif 1. Itu kita akan jumpa form 5 nanti.
Okay, sekarang kita tengok soalan ni dulu kan. Yang pertama, kita tengok. Contoh 4. Rajah menunjukkan titik-titik A 1, -1, B. Tak ada B ke? Oh, tak ada A, B tak ada kan? C -23, D 40, E 74. Okay, saya lebih kurang saya letak je lah lebih kurang dulu. Tulisan kita kat situ. Sini ada C. C pergi dekat D direct. D naik sikit E. Kemudian ada A kat sini. In sengit sikit pergi dekat B. Okay, A 1, -1, D 40, E 74 dan C -23. Okay, kita tengok soalan dia. Jika kecurunan garis lurus AB, jika kecurunan garis lurus AB ialah, dia bagi kecurunan dia M AB sama dengan 3/1/2. Itu. Cari persamaan garis lurus AB dalam bentuk kecurunan. Okey, ini hanya melibatkan apa? Persamaan. Persamaan garis lurus ada 3 jenis. Yang pertama kita panggil dia bentuk am. Bentuk am AX campur BY campur C sama dengan kosong. Dia sama dengan kosong. Yang kedua, bentuk kecerunan. Y sama dengan MX tambah C yang mana M adalah kecerunan dan C adalah pintasan Y. Okey, yang ketiga, ada 3 jenis bentuk pintasan. Bentuk pintasan formula dia adalah X per A campur Y per B sama dengan 1. Yang mana A ni adalah pintasan X, B ni adalah pintasan Y. Ini jenis yang kita panggil dia jenis persamaan garis lurus. Soalan ni dia nak apa? Soalan A ni. Persamaan dalam bentuk kecurunan pakai ini. Jadi bentuk kecurunan kat situ formula kita adalah Y sama dengan MX tambah C. Dia ada bagi M tapi dalam bentuk nombor bercampur tukar kepada pecahan tak wajar 6, 7. Jadi kita akan dapat kat situ Y sama dengan 7/2X tambah C. Okay. Nak cari C, kita masukkan koordinat kita yang terlibat. Kat sini adalah A, jadi saya masukkan Y kita -1. 7/2 kali 1 tambah C. Jadi kita akan dapat itu -1 tolak 7/2, kita akan dapat -9/2. Okey, dah dapat C, tulis mula. Oleh sebab itu persamaan kita adalah Y sama dengan 7/2X tolak 9/2. Okey. Tak perlu darab 2 semua. Kalau kamu darab semua, dia akan jadi 2Y kat depan, 2Y salah. Jawapan kamu salah, dia tak boleh. Nak bagi cantik pergi buat 2Y sama dengan 7X tolak 9, darab 2 semua. Ini salah. Ini bukan bentuk kecurunan. Kecurunan mesti Y. Dia bukan boleh 2Y, tak boleh. Itu kena jaga. Ini salah. Jawapan kita ini cukup. Ini kita panggil dia bentuk kecerunan. Okey. Kita tengok soalan B. Soalan B. Cari persamaan garis lurus DE. DE dalam bentuk am. DE dalam bentuk am. Okey. Saya nak gambar ada. Okey. Soalan B dia nak persamaan DE. Okey, dalam bentuk am. Apa yang kita ada? Kita ada koordinat. Kita ada D 40 dan kita ada E 74. Okey.
Biasanya kalau dalam bentuk boleh sama juga kita buat. Kita boleh gunakan teknik kecurunan juga, tak ada masalah. Kan? Boleh. Cuma persamaan kita tu, cara kita buat formula dia, kita boleh guna formula yang melibatkan kecerunan. Okey, macam mana formula kecurunan? Kalau secara umum biasanya dalam matematik, kecurunan adalah M sama dengan Y2 tolak Y1 per X2 tolak X1. Okey, ini dalam bentuk kecurunan. Jadi kalau kita bawa dua-dua ni ke sebelah sini, kita boleh ubah persamaan kecurunan dia menjadi, contoh saya ambil. Okey, katakan kita tahu kecurunan, kita dah boleh buat persamaan kita, kan? Dah dapat kecurunan, kita boleh jadikan dia M, kecurunan kita darab dengan X tolak X1 sama dengan Y tolak Y1. Yang ini hanya melibatkan bila dah tahu kecurunan baru kita buat perkara ini. Okay, kemudian kita pindah-pindah, maka kita akan dapat persamaan dalam bentuk kita panggil boleh pakai ni. Ataupun buat macam biasa, cari kecurunan dulu, buat bentuk kecurunan dulu, tukar pun tak ada masalah. Saya akan bagi dua cara. Pertama, macam mana pun kena cari kecurunan. Kecurunan adalah M sama dengan, saya ambil sini, 4 tolak 0 sebab ni lagi besar. Per dengan 7 tolak 4. Sini kita akan dapat 4/3. Okey. Jadi kalau kita masuk kat sini semula, saya boleh gunakan, kalau guna kaedah ni, formula ni. Formula ni kita gunakan M kita 4/3 X. X pilih satu-satu. Contoh pilih atas boleh? Dan X tolak 4. Sama dengan ini Y tolak dengan 0. Okey, yang ni kena kembangkan semua. Jadi kita akan dapat 4 X tolak 4 sama dengan 3Y. Macam tu. Okey. Persamaan dalam bentuk mesti sama dengan 0. Jadi saya akan jadikan dia 4X tolak 16 sama dengan 3Y. Kita jadikan dia 4X tolak 3Y tolak 16 sama dengan 0. Ini kita panggil persamaan garis lurus bentuk Okey. Ataupun ada pelajar dia suka buat dalam bentuk kecurunan dulu, tak ada masalah, boleh. Y sama dengan MX tambah C. Dia dapat apa? M. Dia masuk Y sama dengan M tadi 4/3 X tambah C. Nak cari C, dia pakai koordinat. Contoh koordinat biasa akan ambil yang ini mudah. I0 sama dengan 4/3 kali 4 campur C. Sini kita akan dapat 16/3. Jadi C sama dengan negatif 16/3. Dia buat persamaan Y sama dengan 4/3 X tolak 16/3. Ini bentuk kecurunan. Tukar kepada bentuk M, darab semua dengan 3. 3Y sama dengan 4X tolak 16. Susun semua. Kita akan dapat pindah ke sana boleh, pindah ke sini boleh, tak ada masalah. Kalau pindah ke sini dia jadi 3Y tolak 4X campur 16 sama dengan 0. Sebenarnya dua-dua jawapan ni sama, boleh diterima. Asalkan syarat untuk kita panggil dia mesti sama dengan 0. Okey, ini untuk soalan B. Cari persamaan garis lurus CD pula dalam bentuk pintasan. Okey. Tak sebelah CD apa kita ada? CD yang kita ada C dengan D. Kita ada C saya ada negatif 2, 3. Manakala D pun kita ada 4, 0. Okey. Jadi favorite dia kita cari ada. Apa kita cari? Kita akan cari sama juga cerita dia. Kita akan pergi buat satu benda kita panggil dia kecerunan. Jadi M sama dengan 3 tolak 0. Negatif 2 tolak 4. Kita akan dapat 3 per negatif 6. Negatif 1/2. Itu kecerunan. Okey. Daripada kecerunan, kita boleh buat tak kisah. Suka hati kamu nak buat. Contoh,
Kalau kamu nak buat dalam bentuk am boleh. Nak buat dalam bentuk apa kecurunan, jenis kecurunan pun boleh. Kan? Okey. Biasanya favorite kita pakai y sama dengan mx plus c lah. Jadi saya akan masukkan. Jadi yang belum dapat c kan. Kecurunan ada negatif 1/2. Nak dapat c, pilih mana-mana koordinat. Yang senang kita ambil 4 kosong. Sini akan jadi kosong. Sini 4 tambah c. Kecilkan. Kita akan dapat negatif 2 tambah c. Jadi c sama dengan 2. Jadi automatik kamu kena ingat. C siapa? C adalah pintasan y. Okey. D adalah pintasan x. Jadi sebenarnya dah dapat jawapan dah. Sebab apa? Jenis pintasan, formula kita adalah x per A campur y per B sama dengan 1. Yang mana x adalah pintasan x, B adalah pintasan y. Jadi jawapan kita dah boleh masuk. X per dengan pintasan x kita adalah 4 campur dengan y per dengan pintasan y kita adalah 2 sama dengan 1. Ini jawapan kita. Okey, cuma kadang-kadang pelajar tak nampak benda ni sebab apa? Nak cari pintasan. Kan? Biasanya kalau dah dapat C ni, dijadikan dia buat persamaan macam ni contoh. Dia tak dapat ni, dia buat macam ni. Y sama dengan negatif 1/2 X campur 2. Dia buat macam ni. Sebab ini kita panggil dia bentuk kecurunan. Jadi bentuk kecurunan juga boleh ditukar kepada bentuk pintasan. Macam mana nak tukar? Ingat nak tukar dia mesti syarat dia apa? Sama dengan 1. Bentuk pintasan syarat dia sama dengan 1. Siapa nak stay? Dia ni. 2 ni akan stay. Jadi saya akan pindahkan. Kita akan jadi Y campur X per 2 sama dengan 2. Nampak? Okay. Jadi yang kita nak belah sini adalah 1 bukan 2. Jadi semua kena bahagi 2. Dapatlah jawapan kita Y per 2 campur X per 4 sama dengan 1. Sama dengan 1 ni pun dah betul. Sama. Sama juga. Susun dia salah. Itu kita panggil dia pasal apa? Jenis persamaan. Ada 3 jenis bentuk persamaan, iaitu bentuk am, bentuk kecurunan, bentuk pintasan. Okey. Tengok soalan seterusnya. 5. Okey. Nombor 5. Contoh 5 kat sini kalau kamu tengok cerita dia pasal garis lurus AB mempunyai kecurunan negatif 4. Jadi MAB sama dengan negatif 4 melalui titik 19. Ini masih ambil maklumat ni penting kan. Garis lurus CD melalui titik CD pula. Dia melalui titik 2. Iaitu negatif 1, 1 dan juga 25. Jadi kat sini kita boleh dapat apa? Kecerunan. Nampak? Soalan dia. A. Titik persilangan antara garis lurus AB dan garis lurus CD. Yang ini kena ingat. A. Diminta titik persilangan. Okay. Bila diminta titik persilangan, apa yang kamu kena ingat? Nak buat titik persilangan, kamu kena pertimbangkan satu benda dia panggil persamaan serentak. Titik persilangan akan kita buat melalui persamaan serentak. Nak buat persamaan serentak, kena ada 2 persamaan. Siapa yang terlibat? Kalau dua-dua ni kena ada lah AB, apa persamaan AB dan juga CD. Siapa persamaan CD kena buat. Untuk AB, kita ada titik, kita ada kecurunan. Senang. Jadi kita terus buat Y sama dengan negatif 4X tambah C. Masukkan koordinat untuk cari C. 9 negatif 4 kali 1 campur C. Di C kita akan dapat 9 campur 4 akan dapat 13. Jadi persamaan kita akan dapat Y sama dengan negatif 4X campur 13. Ini soalan pertama. Okay, CD pula. Macam mana nak buat CD? CD kita boleh buat kecurunan dulu.
MCD sama dengan, saya akan ambil bawah tolak atas lah, bawah besar. 5 tolak 1 per 2 tolak negatif 1. Kita akan dapat sini 4/3 keturunan dia. Jadi persamaan dia Y sama dengan 4/3 X campur C. Ambil mana-mana koordinat yang mudah masukkan. Jadi saya ambil bawah. Sebab bawah? Sebab tak nak ada negatif lah. 5 sama dengan 4/3. Sini 2 campur C. Kita akan dapat kat sini 8/3. 5 tolak 8/3 adalah C. Jadi kita akan dapat 7/3. Jadi persamaan kita kat sini adalah Y sama dengan 4/3 X campur 7/3. Okey. Jadi kena buat soalan serentak. Bila buat soalan serentak, kita kena susun lah. Biasanya kita susun dalam bentuk apa? Unknown belah kiri, nombor belah kanan. Contoh saya susun X di sini. 4X campur Y sama dengan 13. Ini benda. Nampak? Yang ini akan jadi apa? Ni darab semua dengan 3 dulu. Kemudian baru susun. Kan? 4X dia akan susun. Ke sebelah sini akan jadi negatif 4X campur 3Y sama dengan 7. Dah boleh buat persamaan serentak dalam sistem persamaan yang kita belajar. Tapi ini yang linear saja. Okey. Jadi saya guna teknik penghapusan kat sini, iaitu positif negatif nak hapus kita kena tambah. Jadi habis dia akan dapat 4Y sama dengan 20. Y dapat 5. Bila Y dapat 5, X ambil dekat mana? Kat sini boleh, mana-mana boleh. Sini boleh. Contoh X sama dengan, saya masukkan 3, 5 sama dengan 4X campur 7. Kita dapat 4X sama dengan 15 tolak 7, 8. X sama dengan 2. Jadi kita akan dapat koordinat titik persilangan dia adalah apa? 2, 5. Cuma kena ingat dia apa? Simple je. Kalau soalan tu suruh cari titik persilangan, kamu kena buat persamaan serentak. Persamaan serentak kena melibatkan siapa yang terlibat? Orang yang terlibat dalam persilangan tersebut. Okey, ya. Kalau dah dapat dia punya equation untuk persamaan serentak tu, boleh terus guna kalkulator ke kena kira manual juga? Boleh pakai kalkulator terus pun boleh. Saya pakai manual sebab saya malas buka kalkulator. Kan? Kamu terus pakai kalkulator je. Okey? Okey. Tapi kena susun, jangan tak susun pula. Tak susun je kalkulator pun salah je. Okey, B pula soalan B nombor 5B. Nombor 5B kat sini kalau kamu tengok titik persilangan antara garis lurus AB. Garis lurus AB. Kita dah ada AB tadi. Tarik balik. AB negatif 4X campur 13. AB saya akan ambil. AB Y sama dengan negatif 4X campur 13 dengan lengkung dia bagi Y sama dengan X kuasa 2 tolak X tolak 5. Nampak? Satu linear, satu tak linear. Jadi kita dah tukar topik. Dia pergi dekat mana? Sistem persamaan. Tapi yang simple je. Sebab dia Y dengan Y substitute je. Kita akan jadi, saya akan ambil yang square letak belah kiri. X square tolak X tolak 5 sama dengan negatif 4X campur 13. Jadikan dia general form. X kuasa 2 tolak X campur 4X tolak 5 tolak 13. X kuasa 2, 4 tolak 1 campur 3X tolak 18 sama dengan 0. Kita dah boleh fakturkan. Jadi kat sini X tambah tolak 3 kali 6.
Okey, kamu guna kalkulator terus tak payah buat macam ni. Sampai sini ambil kalkulator, faktor X sama dengan 3, X sama dengan negatif 6. Okey. Dapat benda ni, saya akan dapat 2 persilangan. Kenapa? Ini lengkung. Bila kuadratik lengkung jumpa dengan garis lurus, dia macam ni. Dia contoh lebih kurang dia pun dia cross ada 2 tempat. Lepas tu kita akan dapat 2 jawapan. Okey. Ini lebih kuranglah lukisan tapi tak tepat pun, lebih kurang je. Jadi koordinat kita kena dapatkan y. Nak ambil y mana? Jangan ambil yang ini, ambil ini senang. Jadi y sama dengan negatif 4 kali 3 campur 13. 13 tolak 12, 1. Y sama dengan negatif 4, negatif 6 campur 13. 24 campur dengan 13, 37. Jadi koordinat kita 3, 1 dan negatif 6, 37. Boleh? Okey. Sekejap cikgu nak tulis. Okey, dah. Okey, soalan seterusnya. Okey, soalan seterusnya. Koordinat titik P. Nombor 6 mana nombor 6? Koordinat titik P dan titik Q masing-masing 6. Titik P negatif 8, negatif 1. Titik Q negatif 2, negatif 3. Okey, pembahagi 2 sama serenjang. Ini kena cerita pula ni. Apa benda lah yang dinamakan sebagai pembahagi 2 sama serenjang. Okey, pembahagi 2 sama serenjang. Maksudnya kat sini ada, kalau ada satu garis pembahagi 2 sama serenjang, maksudnya ada satu garis serenjang 90 darjah membahagi 2 garis tu sama banyak. Macam tu. Jadi garis yang serenjang tu akan melalui satu benda kita panggil dia titik tengah. Ini kita panggil dia pembahagi 2 sama serenjang. Jadi kalau biasanya kalau dia suruh cari persamaan pembahagi 2 sama serenjang, idea dia kamu kena dapatkan nombor 1, kena dapatkan titik tengah, midpoint. Nombor 2, kita kena dapatkan apa? Kecerunan. Kecerunan perserenjang. Yang pakai formula M1, M2 sama dengan negatif 1. Kemudian yang ketiga, kita buatlah persamaan. Persamaan menggunakan kecerunan, pakai formula ni MX tambah C. Yang mana M ni pakai kecerunan yang kita dapat. Nak cari C guna koordinat titik tengah. Okey. Soalan kat sini dia kata, pembahagi 2 sama serenjang bagi tembereng garis PQ menyilang paksi X pada titik A dan menyilang paksi Y pada titik B. Okey, jadi kat sini dia lebih kuranglah dia beritahu. Bila saya tengok tu, maksudnya PQ kita lebih kurang. Kalau kita nak dapatkan gambaran, kita boleh buat lebih kurang gambaran. Gambaran je lah. Negatif 8, negatif 1. Negatif 8, negatif 1 sini. Lebih kurang. Ini tak payah plot, saya catat, dia tak bagi. P. Lebih kurang je kan. Okey, negatif 8, negatif 1. Okey, Q pula. Negatif 2, negatif 3. Negatif 2, negatif 3 sini lagi. Ini Q. Ini lebih kurang aja, tak dapat. Okey. Kemudian kita akan buat ni.
Dan bila kita buat kita punya pembahagi dua tu, dia akan dapat sok macam tu. Lebih kurang. Ini tak tepat ya. Tak tepat. Cuma gambaran. Sebab tu dia kata ada dua persilangan kat sini. Yang menyilang pasti X namanya A. Yang menyilang pasti Y namanya B. Ini baru nampak. Kamu akan nampakkan. Jadi apakah koordinat bagi A? Koordinat bagi A adalah A kita tak tahu sebab kita tahu X kosong. Yang B pula adalah kosong Y. Ini gambaran cerita dia. Okay. Soalan dia cari apa? Persamaan pembahagi dua sama serenjang. Persamaan kena pakai idea yang ini. First kali kena cari titik tengah PQ. Okay. P negatif 8, negatif 1. Q negatif 2, negatif 3. Titik tengah dia kita pakai apa? Purata tadi mula-mula kan. Purata. Purata campur je lah. Negatif 8 tolak dengan 2 bahagi 2. Negatif 1 tolak 3 bahagi 2. Jadi kita akan dapat koordinat titik tengah dia adalah negatif 10 bahagi 2, negatif 5. Negatif 4 bahagi 2, negatif 2. Nampak? Logik tak jawapan? Negatif dengan negatif. Betul. Ini koordinat titik tengah. Kemudian kena buat apa? Kena buat dia punya kecerunan. Jadi kecerunan kita akan cari kecerunan PQ dulu. Cikgu. Ya. Negatif 1 tu negatif 1 tolak negatif 3. Negatif 1. Dia campur titik tengah. Formula titik tengah. Formula titik tengah. Kita akan ambil X1 campur X2 per 2. Y1 campur Y2 per 2. Ini formula untuk kita nak cari apa? Titik tengah. Oh, okey. Boleh okey. Dah dapat cari kecerunan pula dua-dua ni. Kecerunan PQ. Jadi kita ambil siapa? Bila kecerunan baru kita tolak. Kita akan ambil kat situ. Saya akan ambil Y dulu. Negatif 1 tolak negatif 3 per dengan negatif 8 tolak negatif 2. Sini kita akan dapat negatif 1 campur 3 akan dapat 2. Negatif 8 campur 2 akan dapat negatif 6. Jadi kecerunan kita adalah negatif 1 per 3. Ini kecerunan untuk PQ. Bila berserenjang, kita kena pakai, sepatutnya kena pakai formula apa? Kena pakai formula yang M1, M2. Tapi kita boleh congak terus. Kita bagi congak tu, kita ambil M yang berserenjang dengan dia sama dengan tukar simbol terbalik. Tukar simbol maksudnya apa? Kalau PQ negatif, yang berserenjang dia mesti positif. Saya tulis, tak perlu tulis tapi bagi nampak. Kalau PQ 1/3, berserenjang ni akan jadi 3/1. Kita pusing saja. Okay? Ini kita panggil dia tukar simbol terbalikkan. Jawapan kita kat sini dapat 3. Okay? Jadi kita dah ada apa? Kecerunan. Kita dah ada koordinat. Kita boleh lengkaplah jawapan dia. Jadi persamaan kita akan dapat apa? Y sama dengan 3X tambah C. Kita cari C dulu. Nak cari C, masukkan koordinat. Mesti masuk koordinat siapa yang terlibat? Titik tengah. Ini masukkan Y kita negatif 2. 3 negatif 5 tambah C. Kita akan dapat C sama dengan negatif 2 campur 15. Kita akan dapat 13. Jadi persamaan kita akan dapat jawapan penuh Y sama dengan 3X campur 13. Ini kita bagi dia persamaan pembahagi dua sama serenjang. Okay. Idea dia, flow dia kena ambil kan? Kena ambil titik tengah, buat kecerunan, buat persamaan jenis kecerunan. Okay. Bila kamu dapat C sebenarnya, dah dapat C, C juga dikenali sebagai apa? C adalah pintasan Y. Jadi kita automatik kita dapat koordinat B. Nampak? Koordinat B kita akan jadi apa? Automatik koordinat B kita adalah 0, 13. Macam tu. Bila dapat koordinat B, kita dah boleh cari koordinat A.
Daripada persamaan ni, kena A. Kita ada X kosong nampak? X kosong. Kita boleh gantikan dekat sini. Ni bila kita gantikan, kita akan dapat X kosong. Masukkan Y kita kosong. 3X campur 13 macam tu. Jadi kita akan dapat X negatif 13. X sama dengan negatif 13 per 3. Itu kita punya koordinat apa untuk A. A negatif 13 per 3 kosong. Boleh? Tengok. Tak habis jawab lagi ni soalan dia. Sebab soalan seterusnya dia minta luas segitiga. Nampak? Kan? Bila luas segitiga AOB, dia adalah sama dengan, kat mana saya nak tulis? Kejap. Saya conteng. Boleh faham? Celah ni. Sebab dia sikit je nak pakai ni. Okey, B dia. Kan? Jimat-jimat. Kat sini. Luas segitiga AOB, kalau kamu tengok, bentuk dia adalah segitiga bersudut tegak. Sebab apa? Dia kena ke asalan. Nampak? Itu nak faham yang tu je. Berapa panjang kat sini? Panjang sini sama dengan koordinat ni. Pintasan ni. Tapi cuma jarak kita tak letak negatif. Kita letak terus 13 per 3 panjang dia. Tinggi dia 13. Dapatlah luas dia. Luas sama dengan 1 per 2. Darab dengan 3. 3 pula, sorry. 13. Darab dengan 13 per 3. Dapatlah 169 per 6. Boleh kecil tak? Mana kalkulator? Oh, tak boleh. 28.17. Kan? Jawapan kita boleh buat luas sama dengan 28.17. Okey? Boleh ke Syafika? Pening cikgu. Pening. Kat mana? Yang mana pening? Kat serenjang. Serenjang. Okey. Titik tengah faham? Faham? Nak cari kecurunan? Yang formula baru tu tak faham. Oh, kecurunan ni. Yang ni. Yang Kecurunan formula yang M1, M2 sama dengan negatif 1 tu cikgu. Oh, okey. Dia M1, M2 sama dengan 1. Contoh ni. Titik tengah kita dapat. Saya ringkaskan bagi nampak. Kan? Bila kamu dapat titik tengah. Negatif 5, negatif 2. Okey, kemudian kita kena cari kecurunan untuk apa tu? Untuk PQ kecurunan PQ. Kecurunan PQ dia mesti melibatkan P dengan Q. Jadi saya ambil P negatif 8, negatif 1, kemudian Q adalah negatif 2, negatif 3. Okey, saya rasa kat sini boleh lagi kan? Boleh dapat lagi. Cari kecurunan dia. Jadi kita dapat sama dengan kecurunan PQ adalah sama dengan kita ambil siapa-siapa tolak pun tak ada masalah. Saya ambil yang ni negatif 1 tolak negatif 3 per dengan negatif 8 tolak negatif 2. Sini kita akan dapat 2, 3 tolak 1. Sini kita akan dapat negatif 6, dapat lebih kurang jawapan negatif 1 per 3. Okey. Bila kita nak buat berserenjang, kalau kita pakai formula M1, M2 sama dengan negatif 1, dia akan dapat isi je lah. M1 siapa? M1 adalah yang asal, yang PQ. M2 yang baru nak cari. Yang ini kita masukkan negatif 1 per 3. Yang ini M2 sama dengan negatif 1. Ni kita pergi sebelah, kita bahagi je. Per dengan negatif 1 per 3. Macam tu. Kan? Sebab tu bila kita bahagi, secara umumnya, sebab tu saya guna konsep terbalik je ni. Sebab
bahagi kalau pecahan, dia lebih senang 3 naik atas, 1 turun bawah. Nampak? Itu balik jadi. Kan? Jadi seolah-olah daripada kita bahagi, lebih mudah kalau kita darabkan dengan 3, kita bahagi dengan negatif 1. Sebab tu jawapan kita terus boleh congak. Negatif dengan negatif mati, jawapan kita akan dapat M2 ni 3. Oh, maksudnya M1 tu MPQ, M2 tu MAB ya cikgu. Bukan M2 ni M yang soalan, yang berserenjang. Ni. Oh. Sebab dia cerita dia pasal PQ ni akan jadi M1, yang ini akan jadi M2. Formula berserenjang dia mesti melibatkan macam tu. M1, M2. Yang mana satu, yang mana dua tak kisah. Tapi syarat dia, bila kita darab dua-dua ni, dia akan dapat apa? Negatif 1 formula dia. Boleh? Okay. Bila dah ada M, dah ada koordinat, kita dah boleh buatlah persamaan. Persamaan kita akan jadi Y sama dengan 3X tambah C. Dah boleh masuk macam tadi kita masukkan negatif 2, negatif 5 tambah C, negatif 15 tambah C, negatif 2, C, 15 tolak 2 dapat 13. Dapatlah persamaan kita yang sama tadi. Y sama dengan 3X campur 13. Boleh, Rika? Boleh. Okey. Jadi tentang pintasan tadi saya rasa senang. Yang soalan C dia luas tu senang sikit. Cuma kadang-kadang tak perasan lah yang pintasan tu C ni adalah pintasan Y. Kan? Tapi kalau kamu tengok macam mana saya letak dekat koordinat asal ni 0Y dengan 0X0 ni, kalau kita ganti pun kita akan dapat koordinat ni. Okey. Masuk bahagian seterusnya contoh 7. Ini ada gambar. Oh, lama gambar dia. Tak terlukis ni. Kan? Tapi saya tak lukis ni. Kita tengok dekat ni je lah. Okey. Jadi saya ambil kat situ. Contoh 7. Rajah menunjukkan trapezium. Kita lukislah trapezium lebih kurang. Trapezium. Bila ciri-ciri trapezium maksudnya ada satu garis lurus. Ni. Kemudian ada ni. Ni saya bentukkan bagi cantik. Okey. Ini E. Okey, ini A. Ini B. Ini C. Okey, kemudian dia kata D mesti 90 darjah. Okey, lebih kurang kan? Persamaan yang ini pula. Y sama dengan 5X tolak 13. Okey. Bila 5X maksudnya kecurunan dia sini M dia sama dengan 5. M dia sama dengan 5. Boleh? Okey. Dekat sini kita tengok apa lagi dia bagi tahu. Rajah menunjukkan trapezium ABCDE yang terdiri daripada segi 4 selari ABCD. Wah, segi 4 selari cantik. Bila segi 4 selari, maksudnya yang ini dengan ini adalah selari. Bila selari, sudut ni kan dengan ni diselari. Kita ambil ni, yang ini pula. Ini selari, yang ini dengan ni selari. Silap. Yang ini pula. Selari. Okey, itu yang satu. Empat. Yang kedua, DAE 90 darjah. Okey, persamaan garis lurus EDC dia bagi tahu. Kita pun dah tanda. Persamaan garis lurus BC. Okey, itu kita nak. BC. Ni. BC adalah 3Y sama dengan X tambah 3. Bila kamu nampak 3Y macam ni, kita tahu ini tak ada jenis persamaan ni. Kita kena buat bentuk yang kita faham. Kan? Yang penting kat sini adalah bentuk kecurunan lah, paling penting. Y sama dengan 3 pergi sebelah, dia akan jadi X per 3 campur 1. Bahagi semua dengan 3. Jadi kecurunan ni apa? Jadi kecurunan kita M adalah 1/3. Untuk apa? BC. Okay. Bila yang ini M 1/3, ini selari. Selari apa formula kita? Kecurunan garis selari, kecurunan dia sama.
kalau sini M ni sama dengan 1/3, sini pun akan dapat M sama dengan 1/3. Nampak? Dia ada kaitan ni, pakai kait ni. Kan? Bila M sini 1/3, yang ini pula berserenjang. Bila berserenjang, apa formula kita? M1, M2 sama dengan -1. Siapa yang asal? 1/3. Jadi siapa M2 kita yang AE ni? M2 kita adalah sama dengan 3 naik atas. Jadi kita akan dapat -3. -3. Jadi keturunan yang ini adalah sama dengan -3. Semua banyak benda kita isi daripada maklumat. Belum jawab soalan. Belum tengok soalan ni. Okey. Kemudian dia bagi tahu lagi. Perpenjuru segi empat selari itu bersilang pada titik M55. Perpenjuru adalah ni. Cross ni namanya perpenjuru bersilang. M ni. Koordinat dia apa? 55. Dan untuk segi empat selari, titik tengah persilangan ni kita panggil dia titik tengah. Jadi titik tengah dia kongsi titik tengah. Maklumat tu penting dulu sebelum kita tengok soalan. Okey, tu kena faham gambar aja. Masa kita baca tu, bukan kita baca kosong. Kita sambil baca tu kita tengok, fahamkan apa yang maklumat dia bagi. Soalan dia suruh cari koordinat C, A, D, E. C, A, D, E. Okey, jom kita cari. Macam mana kita nak dapat? Satu teknik yang kita gunakan adalah kita panggil dia titik persilangan. Dia kena ada persamaan. Mana siapa kita akan dapat dulu? Secara amnya kalau kita tengok, kita akan dapat C dulu sebab soalan C dulu dia minta. Sebab C kamu tengok, dia bersilang antara ni dengan ni. Dapat C. Jadi saya tulis kat sini nak dapat dia A koordinat C. Koordinat C siapa yang terlibat? Ni dengan ni. EC dengan B. Di persamaan dua-dua ada. Yang ini persamaan kita Y sama dengan 5X tolak 13. Yang ini 3Y sama dengan X tambah 3. Jadi kita nak dapat koordinat ni kita buat apa? Persamaan serentak. Jadi kita susun lah. Guna kaedah apa? Nak pakai kaedah penggantian pun boleh. Penggantian saya ganti 3. Y ni masuk 5X tolak 13 sama dengan X tambah 3. 15X tolak 39 sama dengan X tambah 3. Kamu boleh pakai kalkulator. Saya pakai ni. Ni kita akan dapat 14X. 15 tolak 1. Kemudian negatif 39 bawa ke sini. Dia akan jadi tambah. Jadi 39 tambah 3 akan dapat 42. Okay, jadi X sama dengan 42 bahagi 14. Kita akan dapat 3. Jadi dapatlah C dia. X dia 3. Jadi Y dia ambil yang atas ni. Jadi Y sama dengan 5 kali 3 tolak 13. 15 tolak 13 dapat 2. Jadi koordinat C dah dapat 3, 2. Boleh? Okey. Bila C dapat 3, 2. Sekarang kita tengok. Siapa seorang lagi dapat? Okay, kenapa lepas tu dia suruh cari A? Bila dapat C, dia kata cari A pula. Sebab CMA adalah titik tengah. M tu titik tengah. Kita boleh pakai yang kita belajar mula-mula tadi. Saya tarik balik. Okay, siapa yang saya nak keluarkan sekarang ni? Adalah CMA. Jadi, kita buat dalam bentuk macam ni je. CMA. Yang mana C kita ada 3, 2. M kita ada 5, 5. A kita tak ada. XY. Okey, macam mana nak cari titik tengah? Kita kena ambil purata ni dengan ni, purata kan. Jadi 3 campur X bahagi 2 sama dengan 5. Nampak? Ni dengan ni pula Y pula. 2 campur Y bahagi 2 sama dengan 5 juga. Selesaikan. 3 campur X sama dengan 10. X sama dengan 7.
2 campur Y sama dengan 10. Y sama dengan 8. Jadi koordinat A dah dapat 7, 8. Tanda kat sini. Dia akan berjangkit. Cikgu, Ya. jap. Okey. Saya tak faham part awal tu 3 masukkan 5x tu 13 tu. Ini saya buat soalan serentak. Ni saya masuk kat sini. Gantikan Y tu. Jadi macam ni. Persamaan ni. Dapat tangkap? Oh, okey. Boleh? Yang sebelah tu cikgu? Ni? Yang sebelah. Ini? Ha. Yang ini sebab kita nak cari A. Bila kita nak cari A, kita ada C, kita ada M, kita ada A. Kita tak bagi cantik lah macam tu je. Jadi kita gunakan apa teknik kita? Sebab M ni adalah titik tengah. Bila M titik tengah, kita guna konsep apa ni? Purata. Purata maksudnya ini campur ni bahagi 2 dapat tengah. Lepas tu saya ambil X dengan X lah cerita dia. 3 campur dengan X bahagi 2 sama dengan 5. Lepas tu buat Y pula. 2 campur Y bahagi 2 sama dengan 5 juga. Konsep apa? Titik tengah. Boleh Syafika? Yang Okay. persamaan serentak tu kalau nak masukkan dia dekat 3y sama dengan x tambah 3 boleh ke? 3 Tak maksudnya lepas dah dapat x, saya masukkan x tu dekat persamaan yang 3y sama dengan boleh akan dapat jawapan sama. Okey. Okey. Sekarang kita tengok siapa pula ni? D kan? Ni dah ada A, dah ada C, dah ada. Okey, sekarang kena cari D. Okey, nak cari D biasanya kita akan gunakan teknik melibatkan persamaan serentak lagi sekali. Okey. Cuma kat sini dia special case dia ke sini sebab kita ada apa banyak benda lah kita dah ada C, kita dah ada ni, kita ada banyak benda, kita ada ni, kita ada banyak benda. Okey. Jadi kita boleh nak cari D, kita kalau ada persamaan AD, kita buat soalan serentak dengan ni, kita dapat D. Sebab D adalah titik persilangan. Jadi boleh tak kita cari persamaan AD? Boleh. Contoh ini kita pakai teknik persamaan AD kan. Okey. Jadi saya cari persamaan AD dulu. Persamaan AD, kecurunan dia berapa? Kecurunan dia sama dengan AD dengan BC ni sama. Sebab apa? Dia selari. Bila dia selari, kecurunan dia sama. Tadi saya dah tulis Jadi M1/3. Jadi persamaan kita akan dapat Y sama dengan 1/3 X tambah C. Okey. Yang mana kalau kamu tengok kat situ, kita punya C nak cari kena guna koordinat yang berkaitan. Siapa? A. Kita masukkan Y kita 8. 1/3 kali dengan 7 tambah dengan C. Jadi kita akan dapat kat sini 7/3. Jadi 8 tolak 7/3. C kita akan dapat 24. Tolak dengan 7. Dapat 17. 17/3. Jadi persamaan kita akan dapat Y sama dengan 1/3 X tambah 17/3. Bagi cantik. Kalau bagi cantik, kita darab 3 je, dapatlah 3Y sama dengan X campur 17. Ini apa? AD. Bila nak cari D, kita ada AD bersilang dengan siapa? EC. Kita buat soalan serentak, kita akan dapatlah kita panggil dia koordinat D. Kita tengok. Semua benda kita dah ada kat sini.
Okey, iaitu yang ini untuk AD, yang asal tadi yang ini. Untuk ni nak buat pesanan serentak, jadi saya akan buat pesanan serentak dengan cara penghapusan lah, senang, cepat sikit kita buat kan. Pergantian lambat, penghapusan senang sikit. Penghapusan kita buat Y ni, saya akan jadikan dia negatif 5X tambah Y sama dengan negatif 13. Yang ini Yang ini kamu pindah. Okey. Yang ini pula kita susun akan jadi apa? Negatif X. Negatif X. Negatif X. Campur 3Y sama dengan 17. Jadi kamu boleh guna kalkulator untuk dapatkan X dan Y terus. Okey. Cuba tekan Syafiqah, saya tak ada kalkulator yang boleh kira ni. X sama dengan 4, Y sama dengan 7. X 4, Y 3 kan? 7. Okey. 7. Okey, jadi kat sini kita dapat lagi satu. Okey. Jadi kat sini 4, 7. Itu koordinat untuk apa? D. Jadi D adalah 4, 7. Dia guna apa? Konsep kita panggil, teknik yang kita gunakan adalah persilangan garis persamaan serentak dapat titik persilangan ni. Okey. Yang last sekali dia nak E. Dia nak E kat atas kan. Jadi E kita kena buat, nak dapat E, kita kena buat siapa? Yang ini dengan yang ini pula. Jadi kita kena ada persamaan EA. Persamaan EA tu kita kena ada. Saya buat sini. Kenapa E tak boleh buat titik tengah, cikgu? E tak boleh buat titik tengah sebab D bukan titik tengah. Oh, Dia tak bagi tahu kata D titik tengah. Soalan tak bagi tahu. Kita kalau tak bagi tahu, kita tak boleh anggap. Tak boleh anggap titik tengah. Kecuali dia bagi tahu D adalah titik tengah EC, baru boleh. Dia tak bagi tahu. Dia kata yang ini je. Sebab ni pun dia tak bagi tahu titik tengah. Dia dah bagi tahu titik tengah. Dia tak bagi tahu. Tapi kita gunakan pengetahuan kita, iaitu kalau segi empat selari, kalau dia bersilang, tengah tu adalah titik tengah. Dia tak bagi tahu kat titik tengah. Kita kena tahu. Hanya apa, segi empat selari, silang mesti titik tengah. Okey. Saya akan buat sekejap. Ni nak dapat apa? E kan? Nak dapat E, kita ada EC. Y sama dengan 5X tolak 13. Yang asal. Okey. Sekarang kita kena cari EA. Okey, persamaan EA, M kita dah ada. Kita guna berserenjang tadi, kita dapat M dia adalah sama dengan negatif 3. Koordinat yang berkaitan kita ada A. Kita dapat cari persamaan dia. Jadi persamaan kita akan buat Y sama dengan negatif 3X tambah C. Nak dapat C, kita masukkan koordinat kita 8. Negatif 3 kali 7. Tambah C, kita akan dapat 8 tolak 21 campur C. Jadi C akan dapat 29. Jadi persamaan kita kat sini adalah Y sama dengan negatif 3X campur 29. Jadi dua-dua ni kita boleh buat persamaan serentak. Kita susun. Jadi serentak memang kena susun X depan, jangan terbalik. Yang ini akan jadi negatif 5X tambah Y sama dengan negatif 13. Yang ini akan jadi 3X tambah Y sama dengan 29. Okey, cuba tekan Syafiqah. Dapat koordinat dia.
X 21/4. 21/4. Y Y 53/4. 53/4. Pelik Tiba jawapan dia pelik. Cikgu, 3 tu yang tadi negatif 3x tu. 3x ni. Sebab yang tadi negatif, kita pindah ke sebelah dia akan jadi positif. Oh. Sekejap saya tengok kenapa jawapan dia pelik. XE tu dia kalau convert pergi perpuluhan dia jadi 5.25 cikgu. Macam tak logik sebab titik M tu dia 5. Okey. Ada salah kira ke? Bab 7. Nombor apa ni? Nombor 7. Ni bab 7 ke? Ini buku matematik. Jangan saya ambil. Betul lah jawapannya sama. Kan? 21/4 dengan 53/4. Memang betul. Okey. Jadi gambar dia sengit sikit lah. Dia sengit tak banyak sangat. 3, 4, 5 lebih sikit. Gambar saya tak kira. Kamu kena gambar asal. Gambar asal tu sengit sikit. Gambar saya lukis semula setegak aja. Kan? Betul. Jawapan betul. Kerja kita tak salah. Boleh? Okey? Boleh. Okey, kita masuk satu lagi bahagian nombor apa ni? Nombor 8, luas poligon. Satu bab ni, dia jalan terus satu bab. Okey, kita tengok cerita pasal luas poligon. Jadi kat sini formula untuk luas poligon. Dia ada formula. Formula untuk luas poligon ni dia simple je sebenarnya. Kalau kamu guna teknik saya pakai, nanti saya akan guna teknik silang. Saya pakai teknik silang. Okey, macam mana teknik silang? Kita tengok contoh nombor 8. Okey, diberi titik P K negatif 2, Q 1, 2, R 2K 5. Okey, cari nilai atau nilai-nilai K jika dia bagi nampak dia suruh cari nilai K. A. PQR ialah sebuah segitiga dengan luas 15/2. Jadi PQR segitiga, kan? Luas dia sama dengan 15/2. Okey, bila dia kata segitiga, bila kita nak cari luas, formula dia kita gunakan teknik simple je. Saya ambil luas sama dengan, saya buat modulus kat sini, saya kena letak ni di bawah ni. P, kalau kita mula dengan P, kita akan letak PK negatif 2, kemudian Q
1, 2, kemudian R 2K5, kemudian dia mesti patah balik. Sebab kalau segitiga contoh PQR, kita kena pusing habis. P pergi ke Q, Q pergi ke R kena patah balik kat P. Dia kena complete. Jadi kalau mula dengan P, habis mesti dengan P. Ini step pertama. Susun. Okey. Dah habis step pertama, step kedua, kita terus buat. Modulus ni ada juga, masih lagi ada. Cuma, ni tengok. 2 kurungan tolak. Formula dia. Apa nak isi? Kita cross ke bawah dulu. Cross ke bawah. Dia mula bawah dulu. Bawah maksudnya apa? K darab 2, 2K campur dengan 1 darab 5, 5, kemudian campur dengan 2K darab negatif 2, negatif 4K. Nampak? Tolak dengan geng atas. Ni geng atas. Tolak. Bila kita tolak, kita akan dapat apa? Negatif 2 sini campur dengan 4K campur dengan 5K. Sama dengan, sebab apa? Luas dia bagi. Kita letak. Persamaan kita akan gerak ke sana. Nak letak belah sini boleh, tapi dah biasa persamaan kita gerak ke kanan. Okey. Jadi saya akan selesaikan kat dalam tu. 2 tolak 4, negatif 2, negatif 2, 9. Negatif 2 tolak 9, dapat negatif 11. Nombor 5 tolak. Jadi campur. 5 campur 2, 7. Dia ada modulus. Okey. Sekarang ni macam mana kita nak selesaikan bila melibatkan modulus. Bila benda melibatkan modulus, kita selesai, kita kena buka modulus. Bila kita buka modulus, jawapan kita menghasilkan 2 jawapan. Okey, macam mana 2 jawapan? Yang pertama, negatif 11K campur 7 sama dengan 15/2. Tak ada efek. Yang pertama. Yang kedua, negatif 11K campur 7 sama dengan negatif 15/2. Efek dia kat orang sebelah. Sebab pagar ni, bila kita campak satu pagar ke sebelah akan jadi positif. Campak pagar kedua jadi negatif. Jadi kita selesaikan ni, kita akan dapat jawapan. Jadi ni kita akan dapat negatif 11K sama dengan 15/2 tolak 7. Jadi K sama dengan, tekan kalkulator terus 15/2 tolak 7 per negatif 11. Terus. (15/2) tolak 7 bahagi dengan negatif 11. Pecahan. Negatif 1/22. Seorang lagi. Negatif 15/2. Per 2 tolak 7. Kemudian bahagi negatif 11. Saya akan dapat kat sini 29/22. Okey. Cuba fahamkan kejap. Boleh faham tak formula silang nak cari luas? Oh, saya silap. Sorry. Patut jawapan pelik. Saya lupa. Formula dia saya lupa. Nama. Okey, patut pelik.
formula dia, teknik silang ni formula dia adalah luas, segitiga dia, poligon. Dia ada 1/2 kat depan. Terlupa 1/2. Aduh, itu jadi pelik jawapan. 1/2 X1, Y1, X2, Y2, X3, Y3, patah balik X1, Y1. Okay, jadi kena ada 1/2. Minta maaf. Tu jawapan dia tak pelik macam ni. Okay, 1/2 letak balik. Di sini 1/2. Okay. Dia bila 1/2 kat sini, 1/2 kat sini, dia mati ni. Dia tinggal 15 je. Dia tak jadi per 2 ni, pelik ni. Jawapan jadi pelik. Ini jawapan kat sini kita akan dapat sepotong ni. 15 tolak 7. Kita akan dapat apa ni? 8. Negatif 8 per 11. Itu kembali. Yang ni pula 15 tolak 7. Negatif 22. K dapat 2. Baru cantik. Jawapan kita 2 jawapan. Saya lupa. Siapa tu jawapan pelik formula. Terlupa ada 1/2 kat depan. Satu per dua tu dari mana, cikgu? Itu ini formula. Saya terlupa formula dia. Formula dia ada 1/2 kat depan. Tadi saya tak letak, itu jadi lain tu. Bila kita letak 1/2, maksudnya 15/2 ni, 2 tu akan mati 2 ni. Yang tinggal 15 je. Saya matikan ni dengan ni. Untuk selesaikan persamaan ni. Boleh? Boleh. Boleh Okey. Bila kita dah dapat macam ni, soalan kedua dia minta apa? Soalan kedua dia minta garis lurus. Okey. Bila soalan minta garis lurus, dia kata apa jadi kalau PQR adalah garis lurus? Bila garis lurus, langkah pertama, kalau kita buat P dapat Q dengan R, dia adalah garis lurus. Bila garis lurus, formula kita pertama, kita boleh guna formula menggunakan kecerunan. Boleh? Yang kedua, kita boleh guna juga, kalau garis lurus, luas segitiga, luas poligon kita adalah sama dengan kosong. Mana ada luas? Sebab dia garis lurus. Jadi kita boleh guna. Ni kita nak pakai yang mana? Nak pakai kecerunan ke nak pakai luas? Okey. Tapi sebab soalan ni ada A, B, tadi kita dah buat luas. Jadi yang ini pun kita boleh pakai formula yang sama, luas ni. Sebab nombor-nombor semua tak berubah. Yang berubah dekat mana? Dekat luas saja. Jadi untuk buat B, kita boleh guna luas kosong. Jadi kita akan ambil semua kat mana? Yang ini. Saya ambil sampai sini dia terus. Sampai sini maksudnya, tadi ada 1/2, saya letak balik. 1/2 modulus negatif 11K campur 7 sama dengan kosong. Jadi kita boleh dapat K. Okay. Jadi bila 1/2 pindah sebelah, tak ada efek. Jadi negatif 11K campur 7 sama dengan kosong. Modulus ni pun pindah jumpa kosong pun tak ada efek juga. Sebab kosong ni dia tak ada positif, tak ada negatif.
Jawapan kita K kita dapat negatif 11K campur 790. Dah tak ada modulus. Jawapan kita K adalah sama dengan negatif 7/11, 7/11. Ini kalau garis lurus. Satu jawapan saja. Okay. Kalau kamu pakai kecurunan pun akan dapat formula yang sama. Cuma kecurunan dia panjang sikit lah. Sebab apa? Kita tak ada buat langsung pasal kecurunan tadi. Kita buat pasal apa? Luas. Garis lurus kita boleh guna luas sama dengan kosong. Dia ikut keadaan lah soalan. Boleh? Okey. Kita cek jawapan, tengok betul tak? Kalau kita guna kecurunan macam mana? Dia kena tengok juga. Apa jadi kalau soalan ni kita menggunakan kecurunan? Bila kena gunakan kecurunan, kita letak balik P kita. P K negatif 2. Q 1, 2. R 2K5. Maksudnya bila buat kecurunan mana-mana combination kita akan dapat kecurunan yang sama. Kan? Kecurunan maksudnya kita ambil apa? Contoh saya ambil yang ini dengan yang ini dengan ini. Contohlah maksudnya yang ini saya akan ambil 2 tolak negatif 2 per dengan 1 tolak K. Sama dengan yang ini 5 tolak 2 per dengan 2K tolak 1. Yang ini kita akan dapat 4 per 1 tolak K, 3 per 2K tolak 1. Darab silang, saya darab 4 terus 8K tolak 4. Ini darab 3 terus. 3 tolak 3K, kumpulkan K. 8 campur 3, 11K. 3 campur 4, 7. Jadi K akan dapat 7/11. Jawapan dia tak lari. Dia mesti sama. Guna teknik kecurunan ataupun luas kosong, benda yang sama. Soalan saya tak bawa. Ni. Tak tolak ke soalan. Boleh, cuba tengok. Okey. Boleh? Boleh. Boleh okey. Jadi kat sini saya untuk hari ni kita stop. Saya tak masuk persamaan lokal. Persamaan lokal kita akan masuk lagi sekali sebab dia panjang sikit. Menyebabkan banyak persamaan. Jadi kat sini hari ni kita dah cover ada 3 bahagian. Yang pertama cerita pasal pembahagi tembaran garis dengan persamaan sekali. Kemudian selari serenjang. Kemudian yang ketiga adalah luas poligon. Jadi insyaAllah kita akan teruskan minggu depan. Kita akan habiskan dulu silibus form 4 kamu ada sikit lagi. InsyaAllah saya sempat habiskan sebelum bulan kamu exam bulan 10 kan? Final, betul? Tak tahu tarikh lagi Okay. Jadi kita akan jumpa lagi insyaAllah minggu depan lah Okay. Setakat ni dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih cikgu. Terima kasih cikgu.